Kerajaan Perpaduan Nasional Myanmar NUG menyifatkan Malaysia sebagai rakan ASEAN yang paling konsisten dan tegas dengan pendirian mengenai konflik negara itu. Jurucakap NUG, U Tin Leong berkata kenyataan negara oleh Malaysia pada Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB amat dinantikan. Beliau berharap pemimpin dunia lain turut mengambil tindakan drastik dalam mencari penyelesaian kepada krisis negaranya. Hani Muhili melaporkan dari New York. Perubahan kepimpinan Malaysia tidak mengubah pendirian negara khususnya di pentas antarabangsa terhadap konflik politik berterusan di Myanmar. Malaysia's stand right now, today, for example, is very strong and very prominent. That other countries should take this kind of model and then dealing directly with our government, with our NUG government, and who is our government is representing by the people for the people. So by dealing with us directly, that will support us, NUG, and also the Myanmar people, and it shouldn't engage with the military junta at all, and they should eliminate those people out of the relationships and out of the meetings. Also, by this way, that will promote the recognition of National Unity Government NUG and also the will of the people. Pada Disember 2021, Jawatankuasa Tauliah PBB mengumumkan bahawa ia akan menangguhkan keputusan mengenai siapa yang akan mewakili Myanmar pada badan dunia itu. Langkah tersebut membenarkan wakil tetap Myanmar ke PBB yang mewakili NUG, Kiau Motun, mengekalkan kedudukannya sebagai wakil negara. Tindakan itu dilihat sebagai tamparan serius kepada junta Myanmar, apatah lagi sehingga kini tiada kemajuan dalam pelaksanaan kesepakatan 5 perkara ASEAN oleh pihak tentera. Awal minggu ini, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menegaskan ASEAN perlu memutuskan sama ada konsensus mengenai Myanmar itu masih relevan atau harus dibatalkan segera. Keputusan perlu dicapai sebelum sidang kemuncak ASEAN pada November. Setakat ini, lebih 2,300 orang terbunuh sejak tentera merampas kuasa dengan menggulingkan kerajaan yang dipilih pada 1 Februari 2021. Pada ucapannya di pentas PBB yang dijadual pada 3.40 pagi Sabtu waktu Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bakal menyentuh perkembangan krisis negara itu seiring konflik serta cabaran global lain. Hani Muhili, New York, RTM. Sempena Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-89 yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat ke majlis bacaan Yasin dan tahlil di Masjid Khalid bin Al-Walid di Ibu Negara. Seri Paduka turut mengikuti khutbah solat Jumaat bertajuk Kedaulatan Negara, Tanggungjawab Bersama. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah disambut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan timbalannya Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz serta Panglima ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Bacaan Yasin dan tahlil dipimpin Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Pengurusan Kor Agama ATM Kagat Brigadier Jeneral Muhammad Hamzah Adam. Khutbah khas yang dibacakan Ketua Pengarah Kagat Major Jeneral Muhammad Rashid Buja pula menasihati rakyat supaya kekal menghargai keamanan, kesejahteraan dan kedamaian yang dimiliki hasil pengorbanan pejuang terdahulu yang sanggup berjuang demi negara tercinta. Setiap rakyat juga perlu memahami tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara adalah tanggungjawab bersama dan bukan hanya dipikul warga ATM. Al-Sultan Abdullah kemudian menunaikan solat Jumaat bersama 2,000 warga ATM dan orang awam. Seri Paduka berangkat pulang kira-kira 2 petang setelah selesai beramah mesra bersama jemaah dan warga ATM yang hadir.
Mahkamah Tinggi Shah Alam melepas dan membebaskan bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN. Keputusan dibuat Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan prima facie terhadap kesemua pertuduhan terbabit. Datuk Yazid dalam penghakimannya berkata 3 saksi utama yang dikemukakan pihak pendakwaan dalam pertuduhan tersebut tidak boleh dipercayai. Saksi berkenaan adalah bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB Harry Lee Vui Kyun, Wan Quaris Shah Wan Abdul Ghani dan David Tan Seong Sun. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta dolar Singapura daripada UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi menyambung kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti di China dan sistem VLN serta untuk mengekalkan perjanjian kontrak untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat yang sama oleh KDN. Bagi 7 lagi pertuduhan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid didakwa memperoleh untuk dirinya $1,150,000 Singapura, 3.125 juta ringgit, 15,000 Swiss francs dan $15,000 Amerika daripada syarikat sama yang mempunyai kaitan rasmi dengan tugas rasminya. Di Ibu Negara, Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Aslinda Ahad membuat permohonan itu atas alasan representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut. Jelas Azura, Mahkamah membuat perintah DNAA di bawah Seksyen 254-3 Kanun Tata Cara Jenayah selepas berpuas hati atas alasan yang dikemukakan pihak pendakwaan kukuh dan memuaskan. Justru Mahkamah memerintahkan supaya tertuduh dilepas tanpa dibebaskan daripada pertuduhan terbabit. Datuk Seri Abdul Aziz didakwa atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 5.2 juta ringgit dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai kira-kira RM972,000 berhubung projek jalan raya di Perak serta Kedah. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan di 5 bank di Ibu Negara antara 6 September 2010 hingga 10 April 2018. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dihantar semula ke penjara Kajang hari ini selepas tahap kesihatan kembali baik. Perkara itu disahkan Pakar Perubatan Rehabilitasi Hospital Rehabilitasi Ceras HRC setelah menjalani beberapa pemeriksaan. HRC dalam satu kenyataan berkata, pakar perunding berkaitan juga telah memaklumkan situasi terkini kepada ahli keluarga dan pelan pemantauan kesihatan beliau. Ahli Parlimen Pekan itu juga telah diberikan tunjuk ajar oleh juru pulih perubatan fisioterapi dan boleh menjalankan latihan teknik senaman secara kendiri. Rabu lalu, Jabatan Penjara mengesahkan Najib sedang mendapatkan rawatan dan pemantauan lanjutan berkaitan masalah ulcer perut dan darah tinggi di HRC. Baik, sebarang dakwaan mengenai kedudukan ekonomi negara perlu berasaskan bukti dan data yang kukuh. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, tuduhan tanpa fakta tidak berasas boleh mengelirukan rakyat. Jelasnya, prestasi positif pertumbuhan KDNK bagi 3 suku berturut-turut antara indikator positif utama yang menunjukkan ekonomi negara semakin berkembang. KDNK negara sebenarnya dah naik 3 suku berturut-turut. Suku keempat 2021 tumbuh 3.6%. Suku pertama tahun ini tumbuh 5%. Dan suku kedua tahun ini tumbuh 8.9%. Pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara bagi tempoh tersebut. Selain KDNK, satu lagi petunjuk utama yang perlu menjadi rujukan adalah kadar pengangguran. Kadar pengangguran negara sebenarnya dah turun selama 12 bulan berturut-turut.
Kadar pengangguran terkini bagi Julai 2022 ialah 3.7% berbanding puncaknya iaitu 5.3% pada bulan Mei 2020. Menerusi video yang dimuat naik di saluran YouTube-nya, beliau menjelaskan penurunan kadar pengangguran turut menunjukkan perkembangan sektor perniagaan. 22 kematian dan lebih 37,000 kes. Peningkatan kes demam denggi direkodkan setakat September tahun ini. Selangor merekodkan kes tertinggi dengan 62%, diikuti Kuala Lumpur dan Johor. Susulan itu, skuad komunikasi untuk perubahan tingkah laku Kombi terus memperkasa peranannya memantras denggi di kawasan-kawasan berisiko. Menurut Presiden Kombi Kebangsaan Muhammad Nur Ahmad, lebih 51,000 sukarelawan My Champion Kombi seluruh negara digerakkan. Kita ni sukarelawan ni My Champion cuma memberi pendidikan dan tunjuk ajar supaya macam mana dia nak buat kerja, nak jaga kesihatan macam mana. Kadang-kadang dia pun tak tahu. Tapi kalau semua orang dapat buat, masalah akan menurun. Kan? Maksudnya kalau kita pergi satu tempat, kat mana-mana tempat yang kita pergi, contohnya kita ada wabak di Bandar Seri Aisan contohnya, di mana kita bagi tahu, tunjuk ajar kepada masyarakat macam mana nak menyelesaikan masalah. Maksudnya dia kena pergi cari. Kita tunjuk dia cara keluar untuk cari tempat-tempat yang pembiakan nyamuk Aedes dan musnahkan. Kombi bergerak berteraskan 4 aspirasi merangkumi penjagaan persekitaran, kesihatan kendiri, imunisasi serta kesihatan mental dan fizikal. Satu mesej yang clear, yang jelas kepada setiap masyarakat, setiap komuniti bahawa ini peranan bukan kita saja. Kan, orang tengok orang majlis duduk kutip sampah, bukan kerja dia boleh kutip sampah tapi ikut jadual. Tapi hari-hari yang kita buang sampah tu macam mana? Kan, ada prinsip yang ada gagasan yang diwar-warkan oleh kerajaan untuk kita reuse balik, recycle, kan, reduce sampah-sampah ni. Semua sampah ni datang daripada rumah juga. Kalau dia tidak membuat pelupusan yang secara yang betul sampah tu, maka sampah tu dia akan menjadikan berjangkit. Peranan yang paling besar, cabaran kita yang paling besar untuk menyampaikan mesej ini. Kan, kalau komuniti semua dapat sambut cabaran ini bersama kita grup kita saja tak boleh nak buat. Grup My Champion saja tak boleh nak menangani masalah ni. Kalau kita nak sama-sama, kita kena dengan komuniti sekali kena menangani masalah ini. Insya-Allah negara kita akan lebih sihat. Slogan dari komuniti kepada komuniti untuk komuniti diangkat dengan menjalin kerjasama erat bersama agensi pelbagai kementerian. Kombi menjadi ejen perubahan dan contoh kepada komuniti dengan mengamalkan aktiviti pencegahan denggi setiap minggu. Malah turut bekerjasama dengan pihak sekolah bagi melahirkan generasi muda celik kepada penjagaan kebersihan dan kesihatan. Hai, saya Yasmin Hani. Sama-sama kita cakna ilmu bijak kewangan dan pelaburan di Sembang-Sembang ASMB 2022. Bermula dari 3 September hingga 23 November, setiap Sabtu jam 1.30 dan ulangannya setiap Ahad dan Rabu 1.30 hanya di RTM TV1. Nak ajak hampa semua mai beramai-ramai kunjungi Karnival Jom Beli Rumah 2022 di wilayah utara yang akan berlangsung pada 23 hingga 25 September ini, start Jumaat sampai Ahad selama 3 hari. Karnival ini akan diadakan di Kepala Batas Pulau Pinang. Ada macam-macam pengisian yang menarik di sana, termasuklah pameran produk-produk perumahan dari pemaju-pemaju berkaliber, pembiayaan perumahan dari institusi-institusi keuangan, property talk dan pelbagai aktiviti menarik. Jom semua orang utara mai singgah ramai-ramai ke Karnival Jom Beli Rumah 2022 wilayah utara.